kesan berbuat baik kepada wanita. Sebab tu kita ni wanita ni kita kena angkat. Kadang-kadang orang salah faham dalam agama ni dia ada gerakan dia panggil feminism. Feminism. Okey. Dia ada satu gerakan dia panggil SIS. Boleh Google lah. Sister in Islam. Okey. Boleh Google sendirilah. Okey. Mereka ni salah faham. Mereka katakan bahawa agama Islam ni tak mengangkat martabat wanita. Mereka berkata itu. Mereka ingat Islam ni menganggap perempuan ni sebagai hamba. Kalau dulu perang perempuan ni berjadi hamba seks, bukan begitu. Salah faham tentang agama. Jadi mereka ni kebanyakannya tak faham agama Islam tu sebenarnya. Namanya Islam, tu saya kata tadi. Kita jangan letak lambang-lambang bagai-bagai ni. Mencerminkan satu perkara yang tidak baik. Kita bolehlah parti contohlah parti A saya kata, dah lah. Tapi kita pujangkan ciri-ciri Islam. Macam tu. Jadi kita nampak, jangan hanya nama Islam, tapi kita tak mencerminkan Islam. Depan cakap A, belakang cakap B. Dulu kata begini, sekarang kata begini. Seperti ludah ke langit. Kena balik pada muka kita. Tu. Kita kena tengok betul-betul. Jadi saya tak bahas juga feminism. Ingat ni, istilah ni, feminism ni. Ataupun Kristen Islam. Mereka ni salah faham. Mereka menganggap Islam tak ada apa. Tapi kita tengok bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan dan mengangkat darjat wanita. Tengok kesan berbuat baik kepada wanita. Siapa nak baca? Saya Ustaz. Ya. Kesan berbuat baik kepada wanita. Islam amat mengambil berat tentang hal ihwal serta kebajikan kaum wanita. Dalam sebuah rumah tangga, umpamanya isteri merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada seorang suami. Seorang suami diperintahkan untuk menunaikan hak-hak isteri, menjaga maruah isteri serta mengajar isteri perkara-perkara berkaitan agama yang membentuk peribadi. Sebarang bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya seperti mengabaikan nafkah, mendera atau memukul isteri tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak adalah dilarang sama sekali. Berbuat baik atau memberi layanan yang baik kepada isteri bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh oleh suami kerana hak ini jelas disebut dalam Al-Quran Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya, dan bergaullah kamu dengan mereka isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 19. Okey, terima kasih. Tadi kita yang pertama ni Al-Quran mengangkat bagaimana sekarang ni situasi yang berlaku. Nanti bila kamu nak kahwin kan, suami isteri, saya kata isu-isu ni nafkah kena ada kan. Kita kena faham nanti kamu akan belajar pada sekitar 5 nanti. Nafkah tu apa? Kita ada zahir kan. Kita ada batin. Kena tengok di sini keperluan-keperluan ni. Ini yang berlaku Kita tengok kadang-kadang lelaki tu dia ngabai nafkah isteri dia. Apa pun tak bagi kan. Macam-macam lah. Ada yang dia tengok kat sini je, tak nak kat sini. Ada yang kat sini, tak nak kat sini. Macam-macam lah. Tadi kena tengok itu perkara itu baik-baik. Jadi kita nak faham begini, bagaimana kita nak faham kehidupan ni, akhlak yang dan sebenarnya. Ada kok pergi dera isteri, pukul isteri. Dia sebut tanpa sebab tapi ada boleh Nabi sebut, ada Quran sebut wadribuhunna wahjuruhunna, boleh pukul lah. Tapi ada sebab lah. Bukan pergi pukul tak ada kena, masak tak sedap, pang, dah tampar kepala. Bukan begitu. Jadi nak mendera tengok. Sekarang ni kita tengok laki suami pukul isteri kan. Sekarang pula dululah, sekarang isteri pula pukul suami. Macam-macam lah, pukul sampai mati pun ada. Itu kita tengok. Jadi kita nak faham apa yang sebenarnya yang berlaku. Kenapa ini berlaku? Sebab kita tak faham agama.
kita tak tahu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Kita tak boleh imbang mana yang baik, mana yang buruk. Lepas tu ada lagi pula tak jaga maruah isteri. Cerita pula macam-macam dekat tentang isteri dia. Suami dia ni kahwin isteri, lepas tu cerita, kau isteri aku macam ni lah, macam itulah, itulah, inilah. Lepas tu cerita pula dekat Facebook, dekat Insta, dekat Twitter. Tak jaga maruah. Bukan itu sebalik sekarang pula isteri buat cerita. Pasal suami dia macam ni lah, macam itulah. Tulis kentut busuk lah, macam-macam. Tak jaga maruah kan susah. Itu. Jadi kita tengok menjaga maruah ni, aib suami, aib isteri kena jaga. Tak boleh cerita. Bukan boleh cerita lah. Tak boleh cerita. Kawan baik ke, tak kawan baik je. Melainkan ada keperluan. Kalau jemput tuan guru, misal kata, boleh lah. Tapi dieloknya pergi pejabat agama. Pagar kaunseling. Itu dibenarkan. Tapi kita nak cerita kat orang sebarangan, macam tu kan. Luar perasaan, aku frust lah dengan suami aku. Jangan begitu. Cakap nak cerita sikit-sikit boleh lah. Tapi janganlah cerita sampai suami aku ini. Bukan gitulah. Kita tak menjaga maruah suami. Suami tak jaga sini. Sebab tu Allah sebut dan kat sini Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah kata ni bergaul lah. Bergaul tu bukan hanya kat sini saja. Tetapi sini juga. Itu. Bagi keperluan dia dengan cara yang baik. Kan, kalau nak kena ada rumah macam kata itu kan. Adanya makanan macam tu. Adanya pakaian macam tu. Cukup semua ni bersedialah. Kalau tak cukup bermimpi pun janganlah. Jangan. Jangan nak bagi harapan dan sebagainya, tak perlu. Jadi kita tak faham. Kita tengoklah kalau ada yang kalangan-kalangan, ada mak ayah dia ada masalah begini, kita kena nasihatlah cara yang baik. Bapa janganlah buat mak gitu. Mak janganlah cerita macam-macam tentang bapa dekat orang lain, pergi cerita kat jiran-jiran. Jiran sampai jiran 40 rumah mereka tahu pasal suami. Janganlah gitu. Kau nak pergi selesai kat mahkamah, selesaikan. Nanti kita tekan belajar nanti. Hukum pembubaran perkahwinan. Ada caranya. Adanya fasak, adanya khuluk dan sebagainya. Kita semua ada hak. Isteri ada hak, suami ada hak. Jadi kita jangan cerita benda-benda yang tak baik. Cukuplah antara isteri tu tahu, suami tu tahu dengan mahkamah. Selesai. Kita tak perlu cerita lebih-lebih. Aku menyesal lah kahwin dengan lelaki tu. Cerita pula kat Facebook. Siapalah kahwin dengan lelaki tu, malang durjana. Jangan begitulah. Agama tak ajar begitu. Tapi kalau misal kata kita boleh cerita lah. Misal kata si lelaki dia ni penagih dadah misal katalah. Penagih dadah. Penagih dadah misal kata. Kita si perempuan ni cerai lah penagih dadah ni. Suami dia ni ex dia lah. Tapi dia boleh beritahu lah dekat pasangan dia tu, kamu tak payahlah kahwin dengan dia. Dia tu bekas penagih dan tak nak berubah. Macam tu. Kalau dia berubah tak apa. Tapi kita cerita sekadar gitu je. Jangan lebih-lebih. Itu makan dadah sampai 10 kg sehari, lebih-lebih tak boleh. Dia ada tahap dia. Nak cerita tu jangan lebih-lebih. Sebab tu dan Nabi pun ajar, kalau kita nak kahwin kita boleh tanya dia. Dia ni bagaimana? Dia ni ceri macam mana? Sebab kena tengok bagaimana nak membina keluarga. Jadi kita nak faham kat situ. Bagaimana kita nak buat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita kena buat baik ya. Buat baik kepada keluarga dia. Kepada keluarga ni. Kepada isteri. Kepada anak, mentua dan sebagainya. Boleh? Ada soalan? Tak ada? Teruskan. Nombor 1, siapa nak baca? Pesan. Yang pertama. Saya Ustaz. Ya, terus. Kesan berbuat baik kepada isteri ialah nombor 1, mewujudkan hubungan harmoni dalam rumah tangga. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Subhanallah. Artinya, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan api
yang bahan api neraka ialah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang diperintahkannya. Okey. Terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah Tahrim. Terima kasih. Okey, kita tengok apa kesan dia. Pertama, bila kita nak buat ni, dia akan mewujudkan hubungan harmoni dalam rumah tangga. Prabaja yang dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang kita, saya terang tadi, kadang-kadang kehidupan ni taklah kita nampak semewah yang kita anggap. Kadang-kadang kita tak semestinya nak nampak kebahagiaan tu dengan duit semata-mata. Kita tak nampak semua tu. Jadi dalam kehidupan rumah tangga ni kan, nak hidup yang aman semua ni, tak semesti nak canang dekat Facebook saya kata kan. Inilah suami aku yang paling terbaik dunia. Tak pernah aku jumpa lelaki paling terbaik. Isteri suami tu dia, ini yang isteri paling cantik dalam dunia yang pernah aku jumpa. Tak perlu nak tulis kat Facebook, tak perlu. Nabi tak ajar begitulah. Kan? Cukup sekadar-sekadarnya cukup. Kerana bila kita duduk kadang-kadang dia hanya nampak daripada zahirnya. Tapi kita tak tahu apa masalah dari sudut batinnya. Penting ni. Kita nak melihat semua tu bahaya. Bahaya tu biarlah di sisi Allah SWT. Allah jelaskan, Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya pernah sebut, bila Al-Quran dia menggunakan ya ayyuhallazina amanu, maksudnya ayat ini nak menekankan satu perkara yang sangat berat, yang sangat penting, yang perlu ambil perhatian. Bukan biasa-biasa, tapi perlu ambil penekanan yang sangat penting. Kerana kalau kita tak buat benda ni, maka kita ni belum beriman. Itu mafhum mukhalafah dia. Jadi kena pasti baik-baik. Allah kata ku anfusakum. Ku tu maksud peliharalah dirimu, jagalah dirimu. Kita mula diri kita dulu. Kalau kita tak berubah, kita tak jadi manusia yang berjaya, kita pun buat perkara-perkara sambil lewa, maksudnya kita belum bersedia menempuh alam remaja dewasa. Kita belum bersedia untuk mendirikan rumah tangga. Jadi kita tengok, kalau tengok dalam rumah tangga misal kata kan, kadang-kadang ada orang dia ni mak bapak dia mungkin ada masalah. Kita jangan jadi seperti itu. Tunjukkan kita ni lain daripada daripada apa yang berlaku. Maksudnya kalau orang tu dia ada mak ayah dia ada masalah, orang tu tak perlu jadi macam ayah tu pernah pukul isteri mak dia. Nanti bila dia kahwin nak pukul juga isteri. Jangan gitulah. Kita nak buangkan perkara-perkara benda-benda yang jahat tu. Kita nak didik diri kita ni jadi yang the best. Nak jadi akmalul mu'minin, nak jadi iman yang paling terbaik. Maka kita persiapkan diri kita. Lepas tu Allah kata wa ahlikum nara, dan peliharakan ahli keluarga kamu. Kan? Kepada isteri, kepada anak-anak, kepada mak bapak, kepada adik-beradik. Itulah dia tanggungjawab kita. Bukan daripada apa pun. Maksudnya daripada naran, daripada api neraka. Maksudnya daripada dosa lah. Daripada dosa. Kalau buat dosa masuk neraka. Jadi kita elakkan perkara-perkara untuk melakukan dosa. Maka itu bila kita jaga hubungan ni, insyaAllah hubungan dalam keluarga tu akan jadi harmoni, aman, damai, bahagia, tenteram dan tenang. Maka itulah kesan yang pertama. Bila kita faham agama itu bagaimana, maka kita tahulah kehidupan untuk kita mengamalkannya. Boleh ada soalan? Boleh, insyaAllah. Okey. Seterusnya. Okey, siapa nak baca? Ya, terus. Nombor 2 ni. Memberi motivasi kepada isteri agar membantu suami menguruskan rumah tangga kerana merasa diri dihargai. Nabi SAW bersabda, an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
Rawahu Tirmizi, artinya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarga dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluarga. Riwayat Tirmizi. Okey, terima kasih. Jadi kita tengok kat sini lah. Okey, kadang-kadang ada manusia ni dia mungkin tak faham. Dia tak tahu nak express feeling. Bila orang dah buat macam katalah isteri ni kan, dia dah tolong suami, say lah thanks, thanks my dear, macam kata kan. Okey lah, sebutlah macam tu kan. Sebut beloved ke macam tu kan. Kita sebutlah nak apa tu, orang panggil apa, adanya motivasi gitu kan. Sama-sama, bukan hanya untuk suami saja. Isteri cakap kat suami, suami cakap kat suami, maka hubungan tu lebih baik kan. Suami tolong isteri, isteri tolong suami, maka itu lebih baik lah. Sebab tu tengok kat sini, Nabi kata, orang tanya Nabi kan, kamu ni macam mana layan dia? Aisyah kata, dia ni paling terbaik lah, jaga isteri dia, jaga anak beranak dia. Tu wa ana khairukum li ahli. Maksud di sini, yang paling baik tu adalah dia yang paling baik dalam keluarga tu. Maksudnya kalau dia dalam keluarga dia baik, maka dalam luaran pun dia akan jadi baik. Itu sepatutnya. Tapi dalam dunia sekarang terbalik. Sebagaimana saya terang tadi, dekat luar baik, dalam keluarga tak baik. Orang luar dia tolong, adik-beradik tak tolong. Macam tu. Itu satu masalah, misal kata kan. Satu masalah. Misal katalah, abang dia tu ada motor lebih kan. Abang dia motor ada motor 2 kan. Ada motor 2 motor. Itu. Ada 2 motor. Dia ada adik seorang, ada adik kecil bungsu. Baru kahwin dia adik bungsu dia tu. Baru kahwin. Kerja pun tak ada. Belajar lagi adik bungsu dia tu. Abang dia rumah dia bagi, ambil dah motor aku ni, pinjam kejap. Dia bagi satu motor. Tengok. Tu ada beradik Yang abang dia ni memang kawan ramai. Motor dia, kawan dia pun pinjam. Tapi dia kawan dia pun kawan dia jaga. Ada beradik pun dia bagi kat adik bongsu dia, pinjam. Nampak? Lepas tu ada masa pula bila adik dia dah bekerja semua, yang ni minta balik, ada tak duit sikit, nak pinjam sikit duit? Ambil lah sikit, bagilah, tak payah bayar pun tak apa. Macam tu. Tu panggil dia tolong menolong. Ini dengan kawan bagi pinjam. Kalau abang beradik, tak payah. Tengok. Macam tu. Tadi kita nak tengok dekat sini. Dengan kawan dia belanja. Kan? Dengan isteri tak nak belanja. Buat tu. Tak patut. Jadi kena timbang antara lah. Tapi kalau dah tak ada duit tak apalah. Itu lain cerita lah. Tapi bagaimana kita nak adanya motivasi tu. Tolong menolong. Kita selalu hargai menghargai. Okey? Tu yang kedua lah. Jadi kalau nak jadi macam ni, kena fahamlah agama. Itu nak bagi tu perempuan ni Nabi angkat darjatnya yang tinggi. Kita tengok kat sini pula. Tadi kita dah faham tentang diri sendiri. Kita dah faham tentang peranan keluarga tu. Kita tengok bagaimana lahirnya untuk pendidikan anak-anak. Okey? Siapa nak baca? Yang ketiga ni. Yang terakhir nak baca, nak habis. Saya Ustaz. Ya, terus. Nombor 3. Lahir pendidikan anak-anak yang sempurna mengikut acuan agama. Hal ini terhasil kerana kerjasama dan muafakat antara pihak suami dan isteri. Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rawahu Bukhari. Artinya, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu bapa yang akan mencurakkannya sama ada menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Riwayat Al-Bukhari. Okey, para pelajar, yang tiga ni kita tengok kat sini. Ini ada banyak perkara lah. Semua sebelum saya tenang kat sini, kita nak gambarkan, kan ada orang tanya,
Yuladu kullu mawludin yuladu ala fitrah. Okey. Seorang budak yang lahir sehingga dah di akhir balik. Akhir balik Kalau dia mati sebelum akhir balik, berdasarkan hadis ini, maka dia ni masuk syurga. Macam tu. Tak kisahlah kalau bapak dia India ke, bapak dia Cina ke, bapak dia agama Kristian ke, apa ke. Tapi sebelum akhir balik, kalau dia mati, dia akan masuk ke syurga, insya-Allah. Iaitu kerana dia lahir dalam fitrah. Sekiranya dia dah akhir balik, tengok. Fa'abawahu, bapak dia tu, yuhawwidani. Bapak dia tu mengajarkan dia, menyahudikan dia. Jadikan dia Kristian. Jadikan dia Majusi. Majusi tu orang sembah api lah. Tak kisahlah agama apa pun. Maka dia dalam kategori agama yang dianuti oleh bapak dia. Itu satu pengajaran lah. Namun para pelajar, kita di sinilah. Lahir pendidikan anak-anak ini yang sempurna ni mengikut acuan agama. Okey. Acuan agama ini kita nak faham bukan hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Bukan hanya kita nak faham baca Quran situ. Ustaz mana baca Quran? Lepas maghrib baca Quran. Lepas tu baca hadis. Macam kamu buat sekarang ni lah. Baca Quran. Lepas tu dengar kemulai. Itu salah satu saja. Acuan tu maksudnya akhlak. Bagaimana kita nak berakhlak, akhlak Al-Quran. Nabi sebut, Aisyah sebut, kana khuluquhu khuluqal Quran. Atau kama qala kana khuluqul Quran. Atau kama qala Nabi. Kan akhlak Nabi tu, akhlak artinya Al-Quran. Itu maksudnya kita kena berakhlak, akhlak Al-Quran. Kita kena berakhlak, akhlak dengan sunnah. Sebab tu acuan agama. Kita tak boleh kata kita ni dah bagus dah. Sebab kita IC kita Islam dah. Tapi bagaimana kita nak akhlak? Sebab tu Nabi sebut. Bagaimana orang yang masuk neraka disebabkan dengan mulut dia. Mengandung domba, membau fitnah. Tengok, dengan mulut boleh masuk neraka. Macam tu. Dengan tangan boleh masuk neraka. Dengan kaki boleh masuk neraka. Sebab tu kena ada akhlak dengan acuan agama. Kita baca Quran, kita baca hadis. Bukan tentunya kita masuk syurga. Sekiranya kita tak berakhlak. Memang akan masuk syurga. Tapi orang tu akan diazab di akhirat tu. Kita tengok bagaimana amanah kita yang perlu dilakukan. Tengok sebaik-baiknya lah. Apa tanggungjawab kita. Bagaimana kita menguruskan kehidupan. Macam tu. Jadi kita nak kontak kat sini bagaimana seorang bapa tu dia nak jaga anak dia tu. Tak semestinya nak hantar, aku dah hantar anak aku sekolah tahfiz, maka aku dah bagi agama. Tak juga je tu. Maksudnya agama tu lah. Kita boleh semayang sama-sama macam kata. Kan? Kita boleh cakap pasal agama sikit-sikit. Tu kita tengok kadang-kadang ada orang tu tak faham pun agama. Tak mengaji pun tinggi. Tak ada PhD pun agama. Tapi akhlak dia baik. Suka sedekah. Tolong jiran. Hormat mak ayah. Jaga isteri. Bantu anak-anak. Itulah dia akhlak. Itulah akhlak yang mulia. Itulah dia akmalul mu'minin. Jadi kita jangan ingat kita ni dah belajar agama ni, kita ni dah confirm syurga. Tak tentu lagi. Tak tentu. Tu para pelajar ambil pengajaran ni sini. Supaya memang bapak tu peranan dia. Nanti bagaimana saya pernah kata ni, bukan hanya bapak yang kejaga anak. Isteri pun, si ibu pun kejaga anak. Jadi kita tengok bagaimana acuan semua ni meluruskan agama yang indah. Jadi para pelajar, saya terangkan lagi. Kadang-kadang kita kena berbicara dengan mak ayah macam kata, mak jangan begini. Kalau siapa-siapalah, ayah jangan begini. Al-Quran kata begini. Abah didiklah saya ni nak faham agama macam tu. Alung nak belajar agama. Alung tak nak jadi macam ni. Alung tak nak abah kecil ni. Alung tak nak mak begini. Kita kena ajar begitu. Kamu ni dah belajar agama, kamu kena terang. Sebab Nabi sebut baligh anni walau ayah. Kan? Ad-dinu nasihah. Banyak ada sebut.
Sampaikanlah berapa perkataan. Agama itu adalah khilasan, kena cerita. Kamu kena terangkan. Cakaplah baik-baik. Boleh tak Angah nak cakap? Boleh tak Acik cakap? Macam tu. Kita kena cakap, kena terang. Kalau tak terang, siapa nak terang? Kadang-kadang kalau anak terang pada mak ayah, betul juga kadang-kadang dia muhasabah. Duduk kat bilik dia muhasabah. Betul jugalah apa Alung kata. Kita dah kena terang. Kita kena terang. Dia ambil riba ke, jual beli, ada penipuan ke, ambil harta orang ke, kita kena terang baik-baik. Itu peranan kita. Kalau ayah kita dah jauh, anak-anak yang belajar agama ni macam kita ni lah, kena terang apa yang benar dalam agama. Maka bila kita dapat 3 benda ni, diri kita selamat, keluarga kita bahagia, kita pun masuk syurga. Itulah yang kita nak nampak dalam kesan kita berbuat baik kepada isteri ataupun dalam kerangka yang besar kita berbuat baik kepada keluarga. Ada soalan?